المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. At-tawadu al-haqiqi situ ma kana nashi'an an syuhudi azamati wa tajalla sifat, artinya bermula merendahkan akan diri, iaitu sifat tawadhu yang menarik akan rahmat Allah, kasih sayang Allah Ta'ala, dan menyebabkan kedudukan dia terangkat di sisi Tuhan. Itu tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Di dalam qalbi dia perasaan dia rasa dia hebat, dia rasa dia pandai, dia rasa dia handal, dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Ya, arti di antara sifat ada saja sifat tu habis, dan di murka besar Allah Ta'ala. Bersifat membesarkan diri ini ialah pakaian dia. At-takabur al-kibriyai idai wala azamati izari faman naza'a anni alqahu fin nar. Ya, al-kibriya ridai, mana mengetahui apa dia ta'rif tawadhu, macam mana menghasilkan dia, apakah perkara yang merosakkan akan dia, supaya kita mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna Allah. Di mana tawadhu bermula merendahkan diri yang hakiki itu, iaitu barang yang ada ia jadi daripada memandang kebesaran Tuhan. Ya, dinyatakan sifat. Maknanya selagi qalbi kita tidak dapat memandang dan tidak terang tajalli, ya, sifat azamah kebesaran Tuhan, maka insan itu payah untuk menyarung pakaian tawadhu dalam hati dia. Pakaian tawadhu itu gagal disarung dengan betul, ataupun mungkin tidak tersarung pakaian tawadhu apabila qalbi dia tidak dapat syuhud akan azamah Tuhan, dan tidak tajalli, tak dibuka akan makna sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Sebab bila terbuka dan dia terpandang qalbi dia kepada kebesaran keagungan Tuhan, sudah tentu dia akan tunduk. Ya, siapa pun tak berani dengan kebesaran Tuhan. Tapi bila dia tak perasan dengan Tuhan, itu yang dia rasa dia hebat. Dia mula naik angin, dia mula tunjuk something gitu, dan perasan dia macam budak bila dia keluar, bapa dan ibu dia keluar rumah, siapa yang jadi tekong, bapa dia, adik yang sulung, anak sulung, kan? Habis adik-adik dia diarah, dia tunjuk dia punya something. Ya. Kemudian bila bapa dia balik, dia tak perasan bapa dia buka pintu, tercegat depan pintu. Bila ternampak bapa dia, macam terus terkejut dia kan? Terus senyap tu, tunduk tu dia. Begitulah mana. Bila dia terpandang, baru dia tunduk. Qalbi rohani dia bila terpandang boleh tunduk. Selagi qalbi dia tak kerti menghadap kebesaran Tuhan, sebab leka dia ataupun buta mata hatinya, ketika itu dia tunjuk something dia, dia rasa dia besar, dia perasan dia hebat. Semua sifat-sifat iblis. Ya, semua sifat iblis. Apa iblis punya perangai itu lah? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba yang enggan, sudut pada Nabi Adam. Wastakbara, dia rasa takabur. Ya,
wa kana minal kafirin, dan dicop oleh Ta'ala sebagai orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati jaga. Batu pentingnya bagi kita menebuk jalan supaya terbuka hijab qalbi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia terbuka dia dengan Tuhan, baru dia selesai. Selagi tak terbuka tu lagi telah dia terpusing, terpinga-pinga dalam mengerjakan amal ibadah. Allah Karim. Itu mana bermula merendahkan diri, itu mana tawaduk yang hakiki adalah barang yang ada dia jadi nasyan. Daripada mana dia terbentuk? Daripada memandang, teman syuhud qalbi dia, memandang kebesaran Tuhannya. Kemudian dinyata sifatnya, itu mana watajalla sifatihi, seperti bahawa dilihatnya sempurna hak kita Allah. Mana kita kena sentiasa ingat akan kamal Allah Ta'ala, jamal Allah Ta'ala, kamalat sifat dia, sentiasa kena ingat. Begitu ingat, kita tahu dan kita rasakan kebesaran dia. Bila rasa kebesaran dia, kita rasalah ketika itu kerdilnya diri kita, hinanya diri kita. Kita pandang kebesaran Tuhan, maka terang nampak kerdil diri kita. Bila kita pandang kekayaan Allah, maka kerdil nampak terang fakir, hinanya kita, miskinnya kita dengan Tuhan. Bila kita pandang makna iradah dia, kehendak dia, maka tak ada apa lagi pada makhluk ni, kosong kan. Itu maknanya bila dia nampak. Sebab tu perlu kepada apa? Rahsia zikir tu. Tujuan untuk menembuk hijab kan. Maka barang siapa memandang kebesaran Tuhannya, jawab dia apa? Nascaya hapuslah segala sifatnya. Tu ada yang tak boleh lagi tu. Confirm. Bermakna sifat dia akan terhapus. Ini makna apa? Makna dia lenyap, lebur, fana. Barang siapa memandang kebesaran, memandang tu aisyud, mandang dengan mata dalam, bukan mata luar kan? Mata luar dia tak boleh pandang melainkan makhluk di dunia. Al-basar la yara illa al-khalaq, wal basira la tara illa al-haq. Mata luar dia tak pandang melainkan makhluk. Adapun mata dalam tu dia memandang Tuhannya. Maka pandangan dia apa makna? Ialah muraqabah dan musyahadah. Syuhud ia akan Allah Ta'ala, itu maksudnya. Syu'urul qalbi, hati dia tersedar dengan pancaran nur yang terbukakan daripada latihan dia. Dia akan zikir, istighal hati dia dengan Tuhan. Bahkan zikir tentang banyak. Kalau banyak zikir tak terbuka, maka musyahadah ni. Tak terbuka, maka musyahadah duduk dalam khatar kan. Orang yang tak terbuka lagi makam musyahadah, dia duduk dalam khatarun azim, mana bahaya yang sangat besar. Sebab di situ dia boleh terjatuh tu. Ibarat telur di ujung tanduk, bahkan lebih bahaya daripada itu kalau hati dia tidak dibukakan musyahadah akan Allah Ta'ala. Sebab bila hati tak terbuka, dia tertutup. Bila tertutup macam ni, nak memandang tepat. Bila tak memandang tepat, maka qalbi dia akan lalai tempat lain. Dan lagi tempat lain memudahkan bagi nafsu dan syaitan menjahanamkan akan dia. Ada bahaya besar. Sebab tu kena cari jalan supaya terbuka syuhud dengan Ta'ala. Diambil makam syahadah tu dalam hadis sahih Nabi tu, anta budallah ka'annaka tarah. Tu makam syahadah tu, hadis sahih. Kan dia tanya mana hadis belakang. Kalau tidak bawa sikit, fa in lam takun tara fa innahu yara. Tu makam min muraqabah. Maka nak dapat akan terbuka muraqabah dan musyahadah, dia kena ada hati dia mesti ada rindu. Asyikani wa asyiktuhu. Dia asyik dengan aku balas asyik. Dia Tuhan balas, dia kata rafa'tul hijab, aku buka hijab. Terbuka hijab, nampak tu. Maka tak terbuka hijab melainkan dia nak asyik. Kalau kita asyik dengan makhluk, pemikiran kita fokus dengan makhluk, dengan dunia, tak ada bau. Tak dapat berbau makam musyahadah, orang dia tak dapat, pakai mati tak dapat. Dia bisa ada rindu dia paling kurang rindu dia paling kurang tu macam laki-laki gilakan betina tu. Betina gilakan jantan tu. Dia duduk di ingat tu paling kurang tu. Kalau tak tu pun tak ada, tak ada out. Itu kau suruh dia semayang sangkau. Dia angkat takbir Allah, berhati mengayau. Badan semayang dia akan keluar apa dalam kalbi. Kalau dalam kalbi dia dengan Tuhan, dia akan keluar benda tu. Kalau dalam kalbi dengan makhluk, dia keluar dalam semayang benda tu. Kerja dia, urusan dunia dia, urusan nafsu dia keluar. Jadi dia
berdusta dengan Tuhan dalam sembahyang baik kan. Bila kata wajah tu je, hati dia tak tahu aja. Tuhan jawab kazab tak, bohong kau Tuhan kata. Kita kata wajah tu, sedangkan hati tak menghadap Tuhan dalam tempat lain. Tuhan kata kazab tak, bohong kau kata. Ya, dalam sembahyang kena bohong dengan Tuhan. Tak takut entah. Kalau tak takut tak tahulah. Dia takkan dapat, dia terbuka. Dia takkan rafa'tul hijab, takkan berlaku, melainkan dia ada ishqun, rindu yang kuat. Dan rindu tu bila datang, rindu yang kuat tu datang bila ada lazzatul zikr, lazzah, kemanisan di zikir dengan Tuhan. Dan kemanisan tak akan dapat melainkan al-ishtighalu bih. Dia istighal, kena tumpu tu betul. Dia kata tumpu, kuang-kuang tumpu macam laki gila perempuan, tu paling kuang. Maknanya dia berjalan, dia ingat, dia berjalan di mana saja, diingatkan akan keagungan kebesaran Tuhan yang maha dahsyat. Baru dia akan pergi satu peringkat ke satu peringkat. Maka kalau diingatan dikurang dengan Tuhan, maka tak ada jalan kan. Ingatan kena banyak. Sebab tu rahsia Quran sebut zikran kasira. Itu rahsia. Zikir, ingat yang banyak. Kalau ingat sikit, dia tak pergi je mana. Dia tak boleh nak push rohani kita tu. Kalau kita ingat sikit-sikit je, dia tak boleh push. Dia duduk situ je lah. Di ibadat sampai ke mati macam biasa. Orang nak luar biasa. Luar biasa. Kalau dengan dunia kita nak luar biasa, biar nampak hebat daripada orang, handal daripada orang. Sedangkan dunia ke apa, sampai pintu kubur ni. Dan ini dengan Tuhan kita nakkan ajaib, pembukaan, mukasyafah, banyak benda tu yang diberikan Allah kepada orang yang melakukan pembersihan. Dan di antara pembersihan qalbi berlaku bila mana hati dibuka, dia panggil syuhud. Famadama al-'abdu lam yushayl awsaf rabbiya al-'azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-la'imah khurujan kulliyan. Selama mana hamba tu tidak dibukakan syuhud musyahadah dengan Tuhan, selama tu tak boleh bersih. La yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-la'imah, tak akan mungkin dia boleh keluar daripada nafsu dia yang kotor. Sebab selagi dia pandang diri dia kan, habis sifat dia datang. Kecuali dia menghadap ke Tuhan, baru selesai. Itu dalam hadis sahih disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Obat paling besar. Dia pandai ambil daripada hadis, tidak tu je lah. Kadang dia baca hadis tapi tak faham kan. Dia baca hadis dia semangat baca hadis. Kemudian apa hadis kata pun dia tak faham. Itu masalah. Habis. Iaitu barang yang adalah ia jadi pada nasyian an syuhudil azamatih. Dia terjadi daripada memandang kebesaran Tuhannya, wa tajalla sifati, dan diterjadikan sifatnya seperti dilihatnya seperti hak kita ta'ala itu, dan tiap-tiap barang yang lain daripadanya kurang. Maka barang siapa memandang mana dengan basirah mata dalam kebesaran Tuhannya, mana terasa tu, nasaya hapuslah segala sifatnya dan hingga tiada tinggal baginya wujud, sehingga dia merasakan kewujudan sebenar ialah wujudillahi ta'ala. Semua rasa dan ini semua rasa yang dikurniakan oleh Allah, bukan dia punya, Tuhan kurniakan dia. Lepas tu kita wajib syukur. Tapi dia rasa, dia tak boleh nak cerita dan ulasan, tulisan, dia tak boleh mewakili untuk menerangkan zauq. Kita makan sedap, kita tulis lah macam mana, sama tak rasa. Nak dapat pergi ambil yang suap kat mulut telan, baru dia rasa. Mana dia kena rasa, baru dia tahu. Man zak wa man lam yazid lam yadri. Inilah keistimewaan ilmu ma'rifat yang khassah, ma'rifat yang khas. Dan siapa rasa dia rasa, siapa tak rasa dia tak tahu. Macam mana tak dapat rasa dia? Kena buang rasa dengan makhluk. Kena buang rasa dengan makhluk. Rasa makhluk tu besar, buang. Sifat makhluk tu anda buang. Las kewujudan makhluk pun buang. Jangan dirasakan dalam hati. Nampak depan tapi jangan rasa. Mana keperasanan syuur qalbi dia kuat di dengan Tuhan. Di mana saja tu? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tu nas Quran. Dia berdiri, dia duduk, dia berjalan, dia bayang dia dengan Tuhan. Itu dia akan dapat kurnia dari Allah Ta'ala. Sebab dia kena zikir banyak ni. Kalau zikir tak banyak tak dapat ni. Kita merang je lah cakap. Ba'awwal tarik junun wa awsatuha funun wa akhiruha kun fayakun.
Ya, tu kata Imam Tarekat Ahmadiyah Idrisiyah Sayyidi Ahmad bin ulama yang melaut ilmu di sana, ulama besar. Dan itulah kalam ulama yang lain. Awal tarik, awal perjalananku ialah junun. Orang akan kata gila kan. Sebab apa orang kata dia gila? Sebab dia banyak zikir lah. Sebab orang atas dunia ni semua gila kan, dan gila harta, gila pangkat, gila jawatan, gila betina, semua gila kan. Ya, semua gila yang betul gila dengan Tuhan, itu yang betul. Ya, awal tarik junun, awal tarik perjalananku orang akan gila. Sebab dalam hadis Rasulullah sebut aksiru min zikrillah hatta yaqulul munafiq annahum majnun wa fi riwayatin annahum muraun. Kamu kena banyakkan zikir, sebagaimana Quran kata zikran kasira, sebut, ingat, tawajuh hati kena banyak sentiasa. Sehingga orang munafik mengatakan annahum muraun wa fi riwayatin annahum majnun. Orang munafik akan kata wah apa itu, ini orang gila. Orang munafik akan kata kamu gila, dan orang munafik akan kata kamu ni riak. Kalau sampai tahap tu, baru zikir kamu dia kata zikran kasira. Kalau orang munafik tengok dia tak kata apa tuan, dia sama aku sama malas je. Ya, dia tak masuk line. Ya, dia tak clear line, dia tak clear kita. Ya, bila dia masuk line betul-betul disebut dengan apa tadi, istighal, tumpuan betul, maka dipindah yang kedua, wa awsatuha funun. Dan pertengahan dia akan mengalami apa? Funun, apa? Fana, mana lenyap. Keperasaan kalbi dengan makhluk mula ditarik oleh Allah Ta'ala. Ketika itu lenyap yang lain, boleh terasa kebesaran Tuhannya. Macam mana Tuhan sentap, ya, fanakan kalbi tukang sihir Fir'aun ketika dia berdepan dengan mukjizat Allah Ta'ala, tongkat Nabi Musa. Fir'aun dia tak kenal tu, sebut nama dia je orang kata kami jahat paling zalim. Dia nak kerat, dia kerat je orang, dia tak kenal, ya. Tetapi ketika itu Fir'aun pun lenyap daripada pandangan tukang sihir yang Fir'aun sendiri, ya, maknanya pilih yang kau-kau tu untuk mengalahkan Nabi Musa. Bila dia dapat, bila ditajalikan kebesaran Tuhan melalui tongkat mukjizat, pum, dia sedut dia ular tu. Kat situ juga apa, tukang sihir Fir'aun yang cadang awal nak tombangkan Nabi Musa, dia pusing 360 darjah, dia pusing. Terus dia keluar, amantu billah, aku beriman dengan depan di Fir'aun tu, apa dia tak nampak Fir'aun, dia tak perasan dah Fir'aun, ditajali kebesaran Tuhan, hilang Fir'aun. Itu maksud ini, ditajali ke dalam kalbi kebesaran Tuhan, habis yang lain tu. Ya. Jamal, kecantikan Allah Ta'ala, dahsyat Tuhan. Nabi Yusuf punya cantik di tangan terputus. Nabi Yusuf AS punya cantik itu, Nabi Yusuf manusia, dia Nabi, dia Rasul, dia ulul azmi, tapi taraf dia tetap makhluk, dia bukan Tuhan. Itu pun cantik dia, orang tak perasan dah, terkerat tangan tanpa putus. Setengah tafsir kata pengsan dia. Itu Jamal Yusuf. Macam nak kata Jamalullah, dia kalau terjadikan Jamal Allah Ta'ala, Masya Allah, memang confirm tenggelam, habis, hapus dia. Nah, saya hapuslah segala sifatnya. Ya, Tuhan terjadikan kudrah dia, hilang kudrat makhluk. Dia terjadikan iradat dia, hilang iradat makhluk. Dia terjadikan ilmu dia, hilang ilmu makhluk. Dan sekali terjadikan wujud dia, hilang wujud makhluk. Itu dia kata la mawjud bihaqqin illallah. Tiada wujud yang sebenar. Wujud kita ni wujud tak sebenar dipanggil. Wujud apa dipanggil? Muqayyad. Wujud yang sebenar ialah wujudul mutlak. Wujud mutlak mana? Wujud yang tidak berkait dengan siapa, bahkan yang lain terikat dengan dia. Wujud kita terikat, ya. Kita datang ke dunia pun terikat, tarikh kita pun terikat. Kita lahir tahun berapa, tak ada pilihan kita. Umur kita terikat dengan dia, ya. Siapa boleh tentu umur? Tak boleh, semua terikat dengan dia. Segala-galanya, ajal kita terikat dengan dia, dan segala-gala. Itu makna wujud yang macam ni, wujud bukan wujud sebenar, dia panggil bayang. Sebab wujud bayang terikat dengan Tuhan bayang. Dia berjalan, dia berjalan, dia berhenti, bayang tu berhenti. Maka kita dengan Tuhan, itulah maknanya terikat. Maka wujud yang ni tak ada hakikat, ya. Jadi kalau orang tak nampak lagi Tuhan, dia asyik dengan makhluk, itu panggil orang gila gila bayang lah, kan. Dia tak nampak hakikat sebenar. Itu perlu kita suntik dengan sungguh-sungguh. Buat zikir dengan Tuhan, ingat dia bukan boleh main-main kan, bukan main penuh masa kosong susu-susu, ya. Dia kena istighal betul-betul, sungguh tumpu, baru dia akan dapat lazat, kemanisan. Bila manis, dia dapat apa? Baru dia dapat mahabbah, syauq dengan Tuhan. Baru dia buka rafa'atul hijab. Itu keadaan itu. Dan kata Zunnun al-Misri radhiyallahu anhu,
Ini wali besar di Mesir. Barang siapa menghendaki tawaduk, dia nak dapat manisnya tawaduk, lazatnya sifat tawaduk itu sebenarnya. Sebab bila tawaduk Tuhan bukakan dia tu, maka hendaklah dihapuskan kepada kebesaran Tuhan, hendaklah dihadapkan kepada kebesaran Tuhan. Mana bila kalbi dapat tawajuh, itu mana wahadap. Dalam semayang ada tawajuh tak? Ada lah. Tentang tu lapan kita wajah tu tawajuh. Wajah tu mana aku hadapkan, wajah tu wajhiyah, akan wajah, ya, lillazi fataras samawati wal ard, pada Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Mana kita tawajuhkan kalbi kepada dia. Dalam semayang tu ada tawajuh, ya. Kalau dia pada tawajuh dalam semayang tu, kita gagal fokus ke depan tu lagi parah. Bila masuk wajah tu je, kita tak boleh masuk lagi sebarang ingatan makhluk dalam semayang. Tidak diizin dalam semayang ingat benda lain melainkan dia je. Aqimus salat li zikri. Dan nas Quran kata nak ikut Quran kan. Ya, dirikan semayang tu kau mengingat akan daku saya. Tak dibenar ingatan lain, tapi apa yang jadi? 4 rakaat 4 cerita masuk. Itulah taraf itu. Jauhnya kita dengan Allah. Lepas tu kita rasa kita rapat dengan Tuhan, ya. Tak malu ke dengan Tuhan? Kita perasan kita rapat tu panggil apa tu? Jahat nafsu panggil. Ya. Nabi Yusuf sini kata, la ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Ya, aku tidak biarkan, aku tak beri muka dengan nafsu aku ni kata. Sungguh nafsu memang membuat jahat. Fu arah kejahatan. La ammaratun bisu, menyuruh ke arah kejahatan. Tu Nabi Yusuf. Illa man rahimah rabbi. Tuhan, melainkan orang yang Tuhan beri rahmat, Tuhan jaga dia boleh selamatkan. Tu Nabi Yusuf. Aku tidak percaya pada nafsu ku, dia kata, pada hanya Nabi Rasul. Dan mana sentiasa memandang kekurangan kita, sentiasa berhati-hati, cermat, dia menjaga kalbi kita, tempat tilik Tuhan. Dan tempat tilik Tuhan bukan tempat tilik raja kan. Tempat tilik dia, maka kita kena jaga supaya tilikkan dia setiap saat mendatangkan keridaan dia. Jangan ditilik kalbi kita, dia murka. Kalau tengok dalam keladak kotor macam-macam. Di antara kotor yang paling besar ni takabur. Dosa takabur bawa kufur kan. Kufur kafir bawa takabur. Ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Jadi kata Zunnun Al-Misri, ada barang siapa mendaki tawaduk, maka hendaklah dihapuskan. Dah silap. Hendaklah dihadapkan tawajuh. Dihadapkan kepada kebesaran Tuhannya. Bahawa tidak akan dapat rasa tawaduk kalau kalbi tak reti menghadap Allah Ta'ala, ya. Dan barang siapa ditilik kepada kekerasan Tuhannya, Tuhan bukakan jalan dia, nasaya hilanglah kekerasan dirinya. Hilang dia punya taiko. Ya, macam budak lah tadi kan. Tak ada bapak dia punya taiko. Dia tunjal kepala adik dia, dia sepak adik dia. Bila pusing kat pintu tengok bapak tak cegat, terus jam. Terus tak cakap tunduk kan. Bapak dia tangking, dia terkencing tu. Bapak dia jenis garang kan. Pada tangking dia sekali, wah kau jadi taiko orang rumah ni. Tak kencing. Itu buat bapak tangking. Malaikat bila sahih dalam Quran dia kan, bila malaikat buat tengkingan, sap, tercabut nyawa di kampung. Satu karya mati. Ya. Itu buka dalam Quran ni cerita kan. Sayhatan maksa tu tempikan, dia degil sangat tak nak tak ikut Rasul. Malaikat datang jerekah je kan, dia boleh sepak lagi. Ya, dia jerekah, dia tercabut nyawa dia, hilang taiko dia. Ya, itu maknanya apa? Bila dia nampak baru dia tunduk. Maknanya pentingnya kalbi kita ni diasah menghadap ke dia. Kalbi dia tak reti menghadap ke dia, ibarat orang buta kan. Ya, depan dia tu orang garang, dia wadah, sebab apa dia buta, itu bahaya. Lepas tu jangan biarkan mata hati kita tertutup dengan memandang jalalullah, jamalullah. Dia dua kan. Dia ulama pecahkan dua tu. Segala sifat dalam kekerasan dipanggil jalan, dalam bentuk kenikmatan semua diberi itu dipanggil jamal. Ya, al-lutfi, ar-rahman, ar-rahim, al-mu'ti, semua masuk dalam jamal. Kalau jalal macam al-qakhar, kekerasan dia, al-azim, ya, al-kibriya, itu semua jalan. Jadi biar terbuka dua. Kata terbuka dua ni, jawab dia jam, dia berjalan dalam keadaan buta mata hati, ada bahaya kan. Dan ketahui ini bahawa manusia itu atas 3 bahagi.
Pertama, orang yang melihat terlebih jahat fi'linya, maka tiada dilihatnya bagi dirinya qadar. Yang pertama. Kedua, orang yang melihat terlebih jahat sifatnya, maka tiada dilihatnya bagi dirinya nisbah. Dan ketiga, orang yang memandang kebesaran Tuhannya, maka fana'lah ia daripada tiap-tiap satu. Kerana inilah kata musannif, la yukhrijuka 'anil wasaf illa syuhudul wasaf. Pada manusia dia ada tiga gulungan. Tiga gulungan. Yang pertama ialah orang yang melihat terlebih jahat fi'linya, makna dia memandang akan kekurangan diri dia, dia memandang akan kejauhan diri dia, kegelapan diri dia, maka tiada dilihat bagi dirinya qadar. Mana dia tak akan merasakan dia ada martabat, ada kedudukan ataupun hebat tak. Itu baik, tapi dia masih nampak diri ni. Dia beza tu. Ini pun dah kencang, dah kuat ni. Yang kedua, orang yang melihat terlebih jahat sifatnya, maka tiada dilihat dia bagi dirinya nisbah. Dia tidak menisbahkan diri dia kepada kehebatan, sebab dia nampak sifat dia banyak kekurangan lagi. Dan yang ketiga, yang paling tinggi, orang yang memandang kebesaran Tuhan terus, diri dia tak nampak. Bila pandang saja menghadap tepat tawajuh qalbi kepada Ta'ala, jawab dia apa tadi? Maka fana'lah, tu makna hapus. Fana'lah ia daripada tiap-tiap suatu, ya, lenyap pada tiap satu. Di mana lenyap tu? Di qalbi, bukan di luar ni. Kawan silap faham dah. Dah lenyap tanpa satu, habis kita jalan juang gini, bukan. Ya, orang dalam kitab ni semua 100% dibahas dalam ni kan. Qalbi. Kita tak sahut dia bahas qalbi, sebab apa? Qalbi tu tempat Allah Ta'ala tengok. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila ma fi qalbikum. Allah Ta'ala tak tengok luaran kita, dia tengok dalam tu. Sebab luar orang boleh berlakon dan orang munafik boleh berlakon. Dia pakai serban yang besar, dia pun jubah melerit panjang. Rupanya munafik. Jawab dia Abdullah bin Ubay bin Salul laknatullah. Kan? Tempapak munafik, tekong munafik dalam zaman Rasulullah SAW. Ya, dia boleh berlakon, melerit jubah. Sebab luar orang boleh tiru. Ya, dalam ni nak ukur orang, ulama kata ukur dalam. Sebab dalam tu tempat tilik Tuhan. Barang Quran kalau tuan tengok semua urusan qalbi kan. Ya, golongan munafik yang dicop awal sekali dalam surah Baqarah, apa kes jahat dia? Luar ke dalam? Dalam fi qulubihim marad. Fi qulub jamu qalbin. Dalam batin hati dia tu ada penyakit, tuan kata tu. Apa penyakit sini? Asyakun, tak yakin dengan Allah Ta'ala, tak yakin dengan hukum Tuhan, tak yakin dengan syariat Allah. Itu semua munafik kan. Ya, tuan sebut fi qulubihim. Ya, sehingga nak melantik, kalau kita dalam bidang siasat politik pun nak melantik pun qalbi dikira kan. Dalam qalbi dikira tu. Dalam surah Kahfi yang selalu kita baca dalam Jumaat, hari Jumaat tu kan, wala tuti man aghfalna qalbah, hati kan. Wala tuti, kamu jangan beri ketaatan, jangan beri mandat. Kalau sekarang kata jangan kau undi orang tu maksud senang, kan tak faham kan. Kau jangan undi, kau jangan bagi apa, bagi sokongan kepada siapa tu, bagi lantik jadi pemimpin kamu. Siapa dia? Man aghfalna qalbahu an zikrina, orang yang mana kami dah lalaikan qalbu, hati dia tu. Tuan tak kata jasad. Man aghfalna qalbahu, orang yang kami dah lalaikan hati dia daripada mengingati Allah. Mana orang yang hati dia tak ingat Tuhan, orang tu tidak ada kelayakan memimpin. Hatta diri dia pun tak boleh memimpin kan. Dia akan rosak ni. Sekejap terjun maksiat, sekejap tu bergelumang dengan mungkar. Sebab qalbi kotor. Ya, tu pentingnya ilmu qalbi. Ya, tengok tu Quran sebut tu, nas terpampang dalam Quran. Kan baca Quran tak kerti pula bahaya. Ya, semangat untuk kalbu mungkin. Dia bersihkan dalam tempat tilik Tuhan tu. Ni tempat tilik orang bukan main kita solid lagi. Tempat tilik Allah kita tak jaga tu, biadab dengan Tuhan mungkin. Ya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Kemudian wattaba'a hawahu, dia mengikut hawa nafsu. Yang ketiga, wa kana amruhu furutah, tindakan dia melampaui syariat. Kalau kita pusing ayat ini, sebab apa manusia langgar syariat Tuhan? Dia langgar agama Tuhan sebab dia ikut nafsu. Sebab apa dia ikut nafsu? Sebab dia tak ingat ke Tuhan. Itu punca. Bila diingat Tuhan tepat betul, nasai nafsu dia akan dapat ditundukkan. Bila tunduk nafsu betul, dia duduk cantik dalam syariat Allah Ta'ala. Tu nak ada surah Kahfi kan, terang tu kan. Tu. Dia sekarang dia tengok qalbi kita, ada tak benda tu?
Kalau tak ada, kurun dia dengan Tuhan, oh bahaya tuan-tuan. Dur'an khatar, dengan bahaya. Itu ketiga, memandang kebesaran Tuhan. Bakal lebih bila terpandang Tuhan buka hijab, rafatul hijab tadi kan, maka fana lenyap daripada yang lain. Ketika itu ditajali kebesaran Tuhan. Kerana inilah kata muallif, ini tuan pengarang kita sebut di sini, ayat itulah apa? Tidak boleh keluar gitu. Ya. Allah. La yukhrijuka, tidak boleh mengeluarkan akan dikau an wasfi, anil wasfi ay wasfi an nafsani alal haqiqah, segala sifat-sifat kenapsuan yang menjauhkan seorang dari Allah Ta'ala. Illa, melainkan boleh keluar bila itu syuhudul wasfi, bila kamu syuhud pandang akan sifat Tuhan. Sifat kekejian insan takkan boleh keluar kecuali dia pandang sifat kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Sifat takabur tak boleh hilang kecuali dia pandang kebesaran Tuhan. Dia terpandang terasa kebesaran Tuhan, hilang takabur dia. Sifat ego dia hilang bila dia terpandang kebesaran Allah Ta'ala. Ya, itu maksud dia. Sebab dia suruh kita, maka benda dapat dalam apa? Kasratu ishtighalu bizikri, banyak mengingati Allah Ta'ala. Maka tidak akan keluar segala wasaf sifat nafsani illa syuhudul wasaf ay wasfi rabbani. Maka tiada keluar engkau daripada memandang sifat yang hakir, ya, yang nafsani, yang hina ni, melainkan memandang sifat azim, yang maha besar, maha agung, yang rabbani, yang dibahasakan pada ketuhanan, yang berlawan baginya seperti yang telah ya terdahulu sebutnya matan lepas ni kan. Itulah tawaduk daripada nasyian min syuhudil azamah. Bila hati kita reti memandang azamah Tuhan, ketika itu hilanglah sifat tu. Mafhum mukhalafah dia, kalau hati dia tak menghadap azamah Tuhan, tak hilang sifat tuan. Ya, perasaan dia hebat ni. Ya, bila dia rasa hebat tuan, dia suka apa? Dapat masyhur supaya orang pandang dia. Sebab dalam hati kita, kalau ada sifat hati kita suka terkenal, suka dikenal orang tu takkan dapat makam makrifat yang sebenar tuan. Kena buang tuan. Dalam hati kita tidak ada sifat untuk kita terkenal. Kita tak minat kita dikenali orang, atau bagus. Kita tak minat kita dikenal. Kita lebih suka kita tertutup. Tapi kalau Tuhan buka, tak ada masalah. Ya, Rasul dia tak nak benda tu. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku penghulu anak Adam, tapi aku tidak berbangga-bangga. Mana apa? Rasulullah tak nak sifat tu. Sifat terkenal, bangga dah. Tapi Tuhan angkat. Bila Tuhan angkat, tak ada siapa boleh tutup. Siapa insan yang terlebih mulia dalam dunia? Tak ada melainkan Rasulullah SAW. Siapa lebih terkenal? Rasulullah SAW. Siapa lebih glamour? Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tak nak benda tu. Tuhan bagi tu tak apa. Tuhan bagi tak apa. Jangan dia nak benda tu. Ya, bahkan sebelum lahir dari dunia lagi dah terpampang nama Rasulullah SAW. Ya, bila Nabi Adam tengok tu, nama siapa yang kau gandingkan dengan namamu? Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur. Itulah nama kekasihku. Ya, laulaka maka nanti aflaq, tidak kena kau yang Muhammad, aku tak jadi ke langit bumi. Itulah martabat tingginya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah kata apa? Wala fakhar, aku tak nak benda tu. Tapi Tuhan bagi tu tak apa. Ya, yang ni yang nak dia bayar. Dia nak dia jaga dia. Ada nak pula silat kempen dia kan, saya bayar deposit. Yang nakkan jawatan bagi, bayar duit bahagian macam tu nanti itu. Itu semua manusia yang tertutup mata hati dia dengan Tuhan. Dan bahayanya kalau kita nak balik menghadap Tuhan, kalau tertutup adalah ayat sabila, takut tak nampak jalan kembali tuan-tuan. Ini semua jalan kembali dan nak balik ke Tuhan. Dan kata mu'alif yang telah tertutup sifatnya dengan sifatnya. Ya, tertutup sifatmu dengan sifatnya. Maknanya kebesaran, kehebatan manusia hilang bila dia menghadap kebesaran dan keagungan Tuhan. Mafhum mukhalafah dia, kalau tak menghadap, mana dia asyik nampak diri dia. Yang nampak diri dia hebat, tak pasal-pasal kan. Malu tak kita, orang yang hina fakir pun nak tunjuk hebat kita kat orang. Malu kan. Siapa tiada lebih hebat melainkan dia, ya tunggal dalam kehebatan, tunggal dalam kekuasaan, huwallahu ta'ala, dia saja. Yang lain semua fakir. Kita ni sebenarnya semua fakir, hina, bangsat dengan Tuhan. Ya, semua dia punya. Mana ada kita punya? Ada kita punya. La yamliku syai'an, tidak ada satu pun kita milik, melainkan semua hak dia. Nyawa ni pun hak dia juga. Sebab tu bila dia nak ambil, tak ada bincangan kita, dia tarik. Habis. Maka tiada keluar engkau daripada sifat yang
dibangsakan kepadamu, melainkan mana sifat nafsi kita tadi, melainkan memandang sifat yang menghukumkan atasmu. Siapa dia? Wallahu ta'ala. Sifat yang hakiki. Dan tiada keluar engkau daripada sifat yang bagimu, sifat mazmumah, melainkan sifat baginya, melainkan kamu pandang akan sifatnya. Itu maksudnya. Bila terbuka dia pandang, baru dibuka. Allah. Batu Tuan bantu sama tadi apa? Satara wasfak biwasfi. Dia tutup wasaf kita dengan wasaf dia. Wasaf ni, bukan wasif tu, lain. Wasf pun makna sifat dia. Dia tutup sifat kita dengan sifat dia. Apa makna? Dengan tajalli sifat dia. Bila disyurut dia bukakan tajalli sifat dia, maka terhapuslah sifat insan tadi, ya. Kerana keadaan memandang sifat itu dan mewajibkan bagi keluar daripada sifat. Kalau terpandang dia sifat kebesaran dia, terkeluarlah sifat kebesaran makhluk tadi, ya. Sebab dia kata iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Dan hikam Hikam Ibnu Raslan radhiyallahu anhu, iza kharajta anka, bila engkau keluar daripada sifat engkau, daripada diri engkau sampai ke ni lah dia. Keluar daripada merasakan sifat kita, dia nampak terbuka dengan dia. Tapi kalau kita asyik dengan sifat kita yang tak ada apa pun, maka terhijab kita dengan Allah wa na'udzubillah. Habis. Kemudian al-mu'min, satu lagi, al-mu'min yashghaluhu as-sana'u 'ala Allah Ta'ala ala an yakuna li nafsihi syakiran wa tashghaluhu huququllahi an yakuna li khuzuzihi zakiran. Allah. Bermula orang yang mukmin itu, mukmin yang sebenar itu orang yang membimbangkan akan dia memuji atas Allah Ta'ala dalam keadaan syukur bagi dirinya, kerana melihat ia akan Tuhannya, iaitu ahli syukri, padahal keadaannya sendiri tiada yang lain daripadanya. Dan bahawasanya memandang sifat hak Ta'ala mewajibkan atas hamba memuji itu, ia telah memfanakan akan dia daripada memandang dirinya dan membimbangkan akan dia segala hak Ta'ala daripada keadaan ingatnya bagi perolehannya, kerana bahawasanya setengah daripada hak Tuhan atas hamba itu bahawa adalah ia dalam hal khidmah, ya, bagi Tuhannya, iaitulah gugur ikhtiar dan iradat, halnya fana dalam amalnya hingga tiada melihat dia baginya amal. Maka bila telah sempurna imannya dan telah tetap yakinnya, nasaya nafira nazarnya pada barang yang lain dalam hatinya, dan tiadalah berpaling ia bagi yang lain daripadanya dalam amalnya. Sini rahsia keikhlasan dan dia kata bermula mukmin yang kamil. Mukmin itu orang yang membimbangkan akan dia memuji, mana dia asyik membesar memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ayyashghilahu as-sana' 'ala Allah Ta'ala, memuji akan Allah Ta'ala. Sebab pujian ni benda yang tersifat yang kekal dalam syurga kan. Wara' zuhud tak dalam syurga tak ada lagi kan. Sebab dia perkakas ni. Perkakas nak meripih kalbi kita ni kerana sifat zuhud, ada sifat wara', sifat sabar. Dalam syurga tak ada lah sifat ni. Yang syurga tuan melambat ambil lah kita. Bernikmat dia nak jogging, nak melenting sana bertempat nikmat, tak ada hal lagi. Tapi satu sifat yang sampai ke syurga ni sifat ni apa? Syukur. Ya, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mana syukur tu sampai ke syurga lagi. Dia kata besar. Sebab tu ada ikhtilaf ulama. Mana afdal, orang syukur, orang kaya yang syukur dengan orang miskin yang sabar? Atau ada khilaf ulama. Setengah ulama kata yang miskin sabar tu lebih afdal. Sebab dia miskin dia tak banyak hisab di akhirat. Ya. Setengah kata yang kaya syukur lebih afdal. Sebab orang kaya ujian dia lagi berat, dia boleh syukur tu berat. Sebab orang kaya dia boleh buat apa maksiat ni, tapi dia tahan diri dia pada buat maksiat. Bermakna makna sabar ada tadi, ya. Walhasil di mana kalau arif billah dia tak gitu, dia letak di mana Tuan letak tak ada hal. Tuan letak di sini dia buat gear,
Dia pandai main giar. Kalau letak sini, ada buat giar ni kan. Naik bukit dia tukar giar rendah, turun bukit pakai giar tinggi. Dia pandai main, ya. Takut dia tak pandai main giar kan. Nak naik bukit pakai giar 5, susah tu. Namun dia tekan-tekan minyak tak naik kan, ya. Jadi maknanya apa? Dia dalam keadaan, dua keadaan dia kena dia. Yang penting dua keadaan tu membayangkan connect qalbi dia dengan Tuhan tu. Itu yang paling penting. Daripada keadaan syukur bagi diri, kerana apa? Melihat ia akan Tuhannya. Mana syukur qalbi dia. Dia bila melihat, beradab tu bahasa. Kalau kita dengan kita, bahasa cara kita, melihat cara kita. Tapi bila main dengan Tuhan, bukan melihat macam kita, ya, melihat dengan mana syuhud musyahadah. Itu maksud ini, ya. Ya, itulah ahli syukur, padahal keadaannya sendiri tiada lain daripadanya. Jadi infirat dengan Allah SWT. Kena bahawasanya memandang sifat hak kita ada, mewajibkan atasnya memuji. Mana kalau dia puji Tuhan, itu menanda dia kenal Tuhan. Bila dia kenal kebesaran keagungan Tuhan, maka dia akan menjadi insan yang syakirin, golongan orang yang bersyukur. Lisan dia menyebut, qalbi dia memandang terus pada ya Allah Ta'ala dan melenyapkan yang lain. Itu tanda syukur paling besar apa? Iaitulah memfanakkan akan diri dalam memandang dirinya. Itu syukur yang besar tu. Baru orang boleh syukur betul-betul terima kasih, dia tak nampak dia dan membimbangkan akan dia segala hak Ta'ala. Dia bertumpu dengan Tuhan keadaannya. Ingat, bagi perolehannya tadi daripada Ta'ala, kena bawa senyap setengah daripada hak SWT itu atas hamba, dia bawa ia dalam khidmat. Maqam khidmat lebih tinggi daripada maqam ibadat. Sebab ibadat dia nak pahala kan. Maka khidmat tak. Khidmat dia nak apa kan? Keredaan. Ya, dia datang khidmat kepada ya guru dia misalnya seorang. Habis dia kerja, dia tanya tak ada upah, itu kan khidmat kan. Khidmat dia tak ada minta benda tu. Dia minta benda lebih mahal. Apa lebih mahal? Reda. Ya, bawa tutur dulu banyak kan ni khidmat, sehingga ada seorang yang dapat ilmu khidmat. Berkat dia khidmat, dia berkat khidmat dengan tuan guru, dengan syekh, ulama wali besar tu. Akhirnya akhir umur, murid-murid kanan tu 4-5 orang tu semua dah rasa-rasa dia ganti tuan guru kan. Lalu sekali tu orang kata yang ganti aku besok kalau aku tak ada, dia tunjuk yang masuk longkang. Dia orang lain kata, boleh ke dia mengajar ni kan. Akhirnya sampai masa Tok Guru pun wafat, meninggal. Tok Guru dah kata tunjuk dia pun duduk. Dia duduk atas kursi, dia mengajar dan tunggu je. Terperanyat orang lain. Itu ilmu khidmat. Tapi jarang-jarang dapat ni kan. Sebab apa? Sebab apa? Orang jarang khidmat. Dia dengan guru dia pun nak lipat kan. Bukan khidmat, dengan guru dia pun dia lipat. Orang dulu dia khidmat betul kan. Ya. Sebab apa dia khidmat kuat? Rangkaian rabitah dia dengan guru kuat. Tu kan khidmat. Sebab dia sentiasa hati dia dengan guru dia. Ya, dia nak biar hati dia tu ada dalam hati guru dia. Ya, sebab bila kita sebab tu sahabat dengan Rasulullah dia dapat. Dia nak biar dia ada dalam qalbi Rasulullah SAW. Ya, tu kan ada itu dan kita sekarang tu kena banyak selawat. Siapa yang selawat dia, sama ada dia kosong tak kosong, dia percikan nur Rasulullah dia mesti dapat. Dia selawat, dia percikan nur dia dapat. Itu kalau selawat Rasulullah SAW. Kalau zikir dengan Tuhan, tu percikan nur zikir. Sebab al-azkar lahu nur. Zikir tu ada nur. Sebab kita zikir betul-betul lama-lama dia tenang. Sebab nur dia ada kan. Masalah tu ahli kasyaf dia nampak, tak nampak tu soal lain kan. Ahli lah dia nampak memancar nur kan. Sebab connect kita dengan Rasulullah kena ada tu. Ya, kuat. Tanamkan zikir buat salawatun ishkin. Selawat kerinduan. Ya, selawat tu rindu tu dengan Rasulullah SAW. Pada kita ngaji Syama'il kan, cara Rasulullah makan, cara Rasulullah jalan, kita berjalan berasa bersama dengan dia. Itu dipanggil sunnah yang paling tinggi, kata Profesor Rajab Dib, seorang ulama besar di Syria. Dia apa? Mursyid Naqsyaband. Dia kata sunnah yang paling besar bila kau mengaji cara Rasulullah, maka kau berjalan, kau rasa kau dengan Rasulullah SAW. Sebab tu dalam hadis begitu ya. Cara membaca hadis, ulama hadis kata apa? Bila kau dengar syekh-syekh hadis, mana-mana ulama hadis baca hadis, kau kena perasankan takhayyul sampai tasawur. Kau bahasa yang kau rasa kau sedang menerima betul mandat dari Rasulullah tu. Kalam yang keluar hadis-hadis tu, kau rasa kau duduk sama Rasulullah, kau rasakan itu kalam tu Rasulullah sampaikan kau. Macam tu. Sebab dia panggil auqa' bin nafsi, lebih terjun dalam kalbi gitu. Sebab kita rasa terus ber Rasulullah. Dia dahsyat kan. Itu semua mainan dalaman kan, supaya hati kita lebih fokus, lebih kukuh dia dengan Allah Taala gitu. Allah. Dan hal khidmat nu dan wahammu, iaitu gugur ikhtiar. Dan makna gugur ikhtiar mana tidak berpegang lagi pada ikhtiar, bukan buang ikhtiar dan iradatmu. Padahalnya fana tu. Sebab fana ni mula-mula tuan-tuan ya.
As-sahiru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan di tangan mulia melainkan dengan fana. Fana apa? Tutup dengan makhluk, betul buka dengan dia. Kalau kalbi kita menghadap dengan makhluk, tak ada buka dengan dia kan. Ya kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, kadzalik la yuhibbul al-qalbul mushtarak. Macam mana hati Tuhan tak suka kita ibadat, kita sekutu dengan lain, begitu kalbi. Hati kita kalau sekutu dengan lain, ada benda lain, dia tak buka. Ya, dia tak buka tu yang mengapu kita mengajar pusing-pusing dengan dia. Lenyap yang lain boleh buka dengan dia. Hingga tiada melihat dia baginya amal tu, sampai tak terasa, bahkan dirasa semua kurnia akhiran dan inayah daripada Allah Subhanahu taala. Ya, selagi dirasa dia lagi tak akan kan. Jalan sufi ni cukup menyampah orang pandang dia kan. Dalam jalan makrifat dia cukup menyampah betul kalau pandang dia. Tak ana tak ada ana hu dia kan. Ya, pandang dia je. Tuan suruh pandang dia, Tuan suruh pandang dia, bukan pandang kita. Ya, uhibbu an urifa fa khalaqal khalq. Aku kasih aku dikenal. Ya, maka aku jadikan makhluk, dia jadikan kita supaya kenal dia, supaya memandang dia, supaya kasih akan dia. Sebab tu jalan selamat kita. Dan akhirnya kata apabila telah sempurna imannya dan terletak yakinnya, nasaya nafilah nazarnya pada barang yang lain daripada hati. Habis silang tu dia kata ma fi qalbi ghairullah. Tu tinggi kan tu. Ya, tu bacaan arif billah tu. Tak ada dalam kalbiku melainkan dia. Tu kata Syekh Abdul Qadir Jalani, imam tarikat Qadiriyah min ahli bait Rasulullah SAW. Ya. Dan tiadalah berpaling ia pada yang lain. Ya, maka ketiga itu dalam amal tadi. Kenapa? Kata laisal muhib allazi yarju ila akhir wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Rahman sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma innahu la yuhibbu ya.